Okey, soalan seterusnya, bagaimana nak rawat pesakit yang menyatakan bahawa dirinya terikat di tubuh pesakit? Apakah ayat-ayat yang perlu dibaca untuk membuka ikatan sihir tersebut? Ini juga seperti yang kita jelaskan tadi. Keseluruhan ayat Al-Quran tadi, semuanya boleh dibaca dengan niat untuk memutus ikatan. Tak perlu nak spesifik pun tak jadi masalah. Nak baca ayat kursi untuk memutuskan ikatan boleh. Sedangkan kalau kita tengok kepada sirah, Rasulullah pernah disihir. Rasulullah hanya membaca ayat Mu'awwizat, Al-Falaq dan An-Nas adalah untuk memutuskan ikatan. So nak memutuskan ikatan sihir itu boleh je dengan membaca surah Al-Falaq, An-Nas. Berdasarkan hadis di mana Rasulullah pernah disihir dengan ikatan rambut kepada sikat, di mana sewaktu sahabat mengambil sikat tersebut, sambil memutuskan rambut tu, sahabat membacakan surah Al-Falaq, An-Nas. Cuma saya tak ingat sahabat yang baca ataupun Rasulullah sendiri yang baca. Nanti Ustaz Sinan mungkin boleh betulkan. Cuma maksudnya dalam hadis tersebut menceritakan bahawa Al-Mu'awwizat, surah Al-Falaq, An-Nas tu sahaja pun sudah boleh digunakan untuk memutuskan ikatan. So bagi saya, jangan terlalu kita sempitkan pemikiran kita, ayat ni sahaja untuk memutuskan ikatan, ayat ni sahaja untuk memutuskan ikatan. Tak jadi masalah. Mana-mana ayat di dalam Al-Quran boleh dibacakan sebagai untuk memutuskan ikatan. Cuma yang menjadi kelaziman untuk baca Al-Falaq, An-Nas boleh dibacakan untuk memutuskan ikatan. Ayatul Kursi juga boleh dibacakan untuk memutuskan ikatan. Ayat-ayat lain ataupun yang dikenali sebagai ayat-ayat pembatas sihir, itu juga boleh dibacakan untuk memutuskan ikatan, iaitu surah Al-Araf ayat 117 hingga 122, dan juga surah Yunus ayat 81 82, dan juga surah Toha ayat 20 kalau tak salah saya, ayat 69, nanti saya paste. Itu juga boleh. So tak ada masalah nak baca ayat mana pun. Cuma nak menjadi apa yang selalu perawat baca, okey, saya dah paste di ruangan komen. Itu adalah 3 ayat pembatas sihir, itu juga boleh baca. Surah Al-Falaq, An-Nas juga boleh baca. Ayatul Kursi juga boleh baca. Surah Al-Mu'minun juga boleh baca. Afahasibtum tu, okey, ayat Afahasibtum ayat 115 hingga 118 juga boleh dibaca. Tak ada masalah. Bab ayat ni saya sangat-sangat kurang gemar orang terlalu spesifik sangat ayat mana. Boleh ayat mana-mana pun boleh. Yang penting niat kita tu sahaja betul untuk memutuskan ikatan-ikatan sihir. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu sempitkan pemikiran, hanya ayat yang saya paste ni sahaja untuk memutuskan ikatan, nanti bila puan amalkan, ikatan tu tak putus pun. Macam mana Ustaz? Saya dah baca dah ayat pembatas sihir, tapi masih terasa lagi ada ikatan di leher saya, tak putus pula. So mungkin ayat lain yang lebih sesuai untuk dibacakan untuk pesakit. So kita kena mencari-cari. Sebab tu saya lebih gemar membaca banyak ayat ruqyah. Dalam satu sesi ruqyah paling kurang minimum 20 ke 30 minit kita baca ayat ruqyah. So kita baca tadi satu buku ayat ruqyah ni, mungkin ayat yang ke-7 adalah yang menyebabkan ikatan sihir tadi terputus. Sedangkan ayat tadi bukanlah pengkhususan sangat untuk memutuskan ikatan sihir. Mungkin ayat ke-14 dalam buku ni yang memutuskan ikatan sihir. So bagi saya, jangan terlalu kita menghadkan, menyempitkan pemikiran kita, mesti ayat-ayat tersebut sahaja untuk memutuskan ikatan-ikatan sihir. Ayat mana-mana pun tak jadi masalah. Okey, kita baca sahaja dengan niat. Betulkan niat kita balik. Baca dengan niat untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang, kita baca ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah. Dengan rahmat Allah kita sembuh. So rahmat Allah mungkin dah turun pada ayat-ayat yang mungkin kita rasa pada baca Amanah Rasul, rahmat Allah turun dan putus segala ikatan-ikatan tersebut, ikatan-ikatan sihir tersebut. So kita tak tahu. So kita bacakan saja sebanyak mungkin yang kita termampu. Okey, itu jawapan